إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والشهداء والصالحين والعلماء ولنا وخصوصا إلى روح الإمام أبو حميد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي رحمه الله تعالى. شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي يسر ولا تعسر، رب امتمم بالخير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بحكمتك فتوح العارفين وانشر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala bersama-sama dalam satu majlis. Dan tuan-puan sudah lebih awal lagi bersama dengan sahibul fadilah Ustaz Hilmi Syafi'i hafizahullah ta'ala. Kita sambung lebih kurang 1 jam lagi daripada sekarang atau 45 minit lagi untuk bersama dengan kitab Arba'in fi Usuluddin karangan Imam Al-Ghazali. Kita sambung apa yang telah kita ikuti dalam kuliah online. Jadi yang mana tidak sempat mengikuti kuliah online, dia kena semak balik dengan live yang telah dibuat oleh Cikgu Ishak. Ya, ada kita sudah sampai di muka surat 56 kedua. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Tajuk kita berhubung dengan membaca Al-Quran. Imam Al-Ghazali memberi penekanan bacaan Al-Quran merupakan di antara semulia-mulia ibadat ataupun seutama-utama ibadat bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana ada hadis Nabi SAW berbunyi, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran, yakni ibadat umatku yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Bila baca ikut dengan kaedah supaya betul, kerana tersedia padanya dengan pahala-pahala yang besar. Ini kalamullah, ya, kena dengan adab-adab bacaan. Adab-adab ini Imam Ghazali nak huraikan dalam kitab ini. Adab-adab zahir macam mana, cara kita memegang Quran, cara kita memuliakannya. Begitu juga dengan adab batiniah, adab yang wajib ada pada dalam hati kita. Bagaimanakah kita membesarkan kalam Allah ini ataupun Al-Quran ini. Jadi bila kita kata baca bagi kena baca dengan tartil dan penuh adab. Yang ketiga, faham maksudnya, maksud Al-Quran. Yang ketiga, beramal dengan isi kandungnya.
Jadi bacaan ini sangat luas, insya-Allah keberkatannya. Bagaimana pentingnya baca Al-Quran ini, kemudian diberikan oleh Imam Ghazali tentang adab-adab lahiriah, yakni adab-adab secara fizikal, macam mana kita nak beradab ya dengan Al-Quran. Seperti hendaklah kita di dalam keadaan bersuci, yakni berutu terus menerus panjang kita membaca dan memegang mushaf Al-Quran itu. Jadi yang kedua, qadar pembacaan kita itu setiap hari ya, walaupun sedikit tapi istiqamah ataupun ada peningkatan kerana memuliakan bagi Al-Quran. Kemudian yang tiga, adabnya bacaan dengan tartil. Bacaan tu biarlah kena dengan hukum-hukum. Kemudian memperelokkan bacaan dengan tajwid dan lagu-lagu. Semalah sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ya, baca seorang demi seorang firman Allah yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni sebelum dijadikan satu mushaf ini mereka sudah membaca, dan dengan mereka-mereka yang bersuara baik disuruh mengulangi bacaan-bacaan itu. Kemudian perasaan ya, macam mana fizikal kita dalam kita membaca Quran ya, iaitu ketika bersunyian datang perasaan sedih, datang perasaan gembira kerana kita memahami akan maksud dengan ayat-ayat Al-Quran itu. Begitu juga kita disuruhkan memula bacaan Al-Quran itu dengan menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian baca dengan suara yang rendah supaya nunjuk, kemudian tidak mengganggukan orang lain kalau di dalam masjid yang sedang solat dan buat ibadat. Jadi itulah beberapa adab-adab lahiriah, adab-adab luaran, adab-adab fizikal yang wajib kita beradab dengannya untuk mencapai keberkatan dari bacaan Quran. Baik, kemudian Imam Ghazali menulis pula tentang adab-adab batiniah, adab-adab dalaman, adab-adab yang wajib ada dalam hati kita ketika kita memuliakan Al-Quran ini. Jadi mudah-mudahan ya kita akan mendapat manfaat daripadanya. Jadi adab yang telah dibaca pada kuliah online hari itu, adab-adab batin ini, pertama, agungnya yang berfirman. Kita rasa bila kita baca Al-Quran, ingat Al-Quran ini kalamullah ya, bukan setakat itu saja. Bila kita tahu dia kalam dari Tuhan yang Maha Agung, maka kita bukan takat membesarkan kalam Allah, tapi kita membesar Tuhan punya kalam itu. Jadi kita ada rasa gerun dia, kita rasa cermat itu ya. Jadi baru kita dapat memberi keagungan yang betul. Bila zahir kita mengagungnya, maka tentulah di dalam batinnya akan turut membesarkan dan mengagungkan dia. Itu yang pertama. Hari ini kita masuk yang kedua. Baik. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, kedua, hendaklah kamu membacanya dengan merundungi maknanya apabila kamu mampu. Alhamdulillah ya, di sini ada kelas tafsir Al-Quran, tafsir ulum Al-Quran, kita mengaji. Pengajian ini dapatlah kita dapat memahami ya, kaedah-kaedah bagaimana nak memahami tentang ayat-ayat Al-Quran itu. Jadi kalau setidak-tidaknya Al-Quran yang kita baca dalam solat, hendaklah kita kalau boleh kita dapat memahami maksudnya. Al-Fatihah terutamanya sekali, dan juga surah-surah yang kita bawa. Sebab cara kita memberi penekanan kepada membaca Al-Quran, kalau dalam solat ke ataupun kita nak baca untuk mengambil pengajaran daripada ayat-ayat ini ya, lebih disukai kalau ayat-ayat itu pendek
dan kita dapat merenungi akan maksudnya, daripada kita baca yang panjang tetapi kita tidak ambil peduli tentang memahami akan maksud ayat itu. Jadi baca maknanya apabila kamu mampu, maknanya sekadar mana kita mampu. Segala yang diucapkan lisanmu dalam keadaan lalai, maka ulangilah ia. Imam Ghazali bagi pesannya. Hak mana kita duk baca-baca tu sampai lalai, tak tahu apa yang kita baca tu, kalau boleh ulang balik bacaan tu. Tu supaya apa? Supaya kita sedang hak kita baca tu kita reti dan kita faham. Kita dapat menjiwainya, dapat membesarkannya. Sampai macam tu, ya. Jadi Rasulullah SAW pernah membaca Bismillahirrahmanirrahim berulang-ulang kali, ya, di hadapan para sahabat. Itu menunjukkan bahawa penghayatan itu diajarkan kepada sahabat-sahabat tu, biar berulang kali dengan maksudnya memahami. Sebab Al-Quran itu diturun di dalam bahasa Arab, ya, bahasa penekanan supaya memahami maksudnya. Janganlah kamu mengulangi kekeliruanmu, kerana sesungguhnya kelancaran secara lahiriah adalah untuk memungkinkan renungan. Maknanya walaupun kita lancar secara lahiriah bacaannya, tetapi kita berusaha sungguh untuk dapat merenungkan akan maksud ayat-ayat itu. Jadi ada setengah tempat yang dikatakan jangan sampai kita nak memperelokkan bacaan sehingga ditekankan tentang makhraj huruf, keluar bagaimana, bunyi macam mana, sehingga kita tidak peduli langsung tentang maksud daripada isi kandung Al-Quran itu. Walaupun bacaan itu penting secara tertil, tetapi hendaklah kita memberi penekanan juga, kemudian kita memahami maksudnya, kita melaksanakan apa yang disuruh melalui Al-Quran. Baik. Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, tidak ada kebaikan dalam ibadat yang tidak dipahami. Jadi maknanya dalam ibadat ni kita kena fahami maksudnya, ya. Begitu jugalah dalam apa-apa pun kita nak buat, dia memulai dengan niat dia. Innamal a'malu binniyat, ya. Sesungguhnya ibadat itu adalah, setiap amal itu bermula dengan niat. Jadi biarlah kita fahami maksud ibadat kita itu. Tiada kebaikan dalam bacaan yang tidak direnungi, ya. Maksudnya tak ada kebaikan dalam bacaan yang tidak direnungi. Meskipun kita sudah mendapat pahala dari segi bacaan, tetapi nanya, dan berwaspadalah dirimu dari jumlah khatam yang kamu lakukan. Jadi kadang-kadang kita berebut, ya. Jadi dia kata jangan dia asyik untuk nak merebutkan khatam Al-Quran, ya. Sebab bila kita baca banyak kali dah, alhamdulillah dah lancar bacaan, betul kena dengan bacaan, tengok pula maksud ayat itu, tengok pula tafsir dan penerangan daripada maksud Al-Quran itu. Ya, baik. Ini kerana sesungguhnya mengulangi satu ayat dalam satu malam, ya, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ini kerana sesungguhnya mengulangi satu ayat dalam satu malam dengan, tetapi bersama dengan merenungi maknanya, faham, renung pula maknanya, lebih baik bagimu daripada 2 kali khatam. Sampai macam tu. Jadi bukan tak bagus banyak khatam Quran tu, itu dituntut, tetapi ya, yang lebih baik kita dapat memahami maksud tu. Begitulah sebagai tertib juga bagi orang yang nak jadi imam tu. Apa yang dia nak bawa dalam bacaan dia tu, lebih baik bacaan yang pendek tetapi dia dapat memahami maksud, ya. Ataupun kalau dia ada jemaah yang tetap, dia ajar dah, ya, jemaah dia memahami maksud-maksud daripada ayat yang
Nak dibacakan supaya masing-masing dapat merenungi ketika membaca itu. Datanglah perasaan begini ketika merenungi akan maknanya itu. Sesungguhnya Rahim kemudian mengulanginya sebanyak 2. Ini sebagai contoh, ya, bukan Rasulullah tak faham, tetapi sebagai bimbingan kepada para sahabat, ulang baca, pahami maksudnya, walaupun dengan ayat yang ringkas seperti Bismillahirrahmanirrahim, ya, renungi maknanya. Itu. Dalam Al-Quran, ya, Allah berfirman, ya, dalam surah Muhammad ayat 24, ya, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubi aqfaluha. Maksudnya, adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran? Ini Allah tanya ni. Ya, jarang nak tengok kita, nak ambil penerangan-penerangan, tapi orang yang beriman sendiri pun, ya, patutnya mereka, ya, berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran. Atau Allah bertanya, telah ada dia atas hati mereka kunci penutup, yakni penghalang daripada memahami ajaran Al-Quran. Jadi pasal apa mereka tak cuba ambil? Takut hati mereka dah tertutup. Na'udzubillah min zalik. Ini ayat Al-Quran, ya, pengajaran daripada Allah, ya. Sebaik-baiknya kita ini mengambil pengajaran daripada Al-Quran dengan memahami, berusaha memahami akan maksudnya. Jangan sampai hati kita tertutup langsung untuk memahami akan maksud pengajaran daripada Al-Quran. Malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imami kami. Jadi Rasulullah memang sentiasa menjadi imam, ya, dalam solat. Kemudian baginda membaca satu ayat yang diulanginya, ya, bila masuk betul bacaan surah, bacaan ayat, ya, maka Rasulullah mengulangi ayat-ayat yang telah turun kepada baginda Rasulullah, seperti disebutkan di sini, in tu'azzibhum fa innahum ibaduk. Ada sambung lagi, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ayat tu habis di situ. Ya, maksudnya, artinya, apabila kamu menyeksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, dan kalau mereka engkau ampuni. Apa Rasulullah SAW paham betul-betul mereka akan maksud daripada firman Allah Ta'ala ini. Jadi ini amalan yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya. Dia baca berulang kali. Ini dalam ketika solat ini, ya, dia ulang sekali. Itu, ya. Sebab ayat ini membawa maksud yang bagi mereka itu paham. Tamim Ad-Dari pada suatu malam mendirikan solat dengan membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Am hasibal ladzina jatarahus sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus solihati sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'a. Kitab ni mungkin sekat-sekat saja, ya. Apa maksudnya di situ? Artinya, apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahawa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang beriman dan beramal soleh, baik dalam kehidupan mereka maupun waktu kematian mereka? Tidak, Allah sebut, sungguh buruk sekali sangkaan mereka. Jadi mengapakah Tamim Ad-Dari dia mendirikan solat dengan membaca firman Allah ini? Sebab dia memahami sungguh akan makna ini sehingga merasai gerun,
gerun. Kalau buat jahat, ingat Allah jadikan mereka itu yang buat jahat tu macam nak bagi layan dengan orang-orang buat amal soleh kan? Tidak itu. Nampak? Dia melakukan solat jiwainya. Sebab itu pada perjumpaan kita hari itu diceritakan bahawa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika solat malam, ya, bangun tahajud, solat malam di dalam Masjid Nabi lah masa itu kan. Jadi maknanya di perkarangan rumah hampir dengan rumah Nabi SAW, di tapak masjid sekarang lah, Masjid Nabawi itu. Jadi ketika itu bukan dekat Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar saja, malah sahabat-sahabat yang lain yang memang berkampung di situ, yang bujang-bujang ni, ya, kerana apa? Menunggu perintah perang dia. Bila nak perang dia nak pergi dah. Jadi mereka lebih banyak beribadat dengan berjumpa dengan Rasulullah, mengaji di situ. Macam zawiyah dah, macam keadaan macam pondok dah lebih kurang. Jadi kumpul, bangun, cara pelan-pelan pergi tengok siapa ni di antara yang mendirikan malam ini. Tengok Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sedang menangis teresak-esak ketika sembahyangnya. Jadi bila Rasulullah SAW tengok Sayyidina Umar menangis teresak-esak, Rasulullah kata, inilah mungkin apa maksud dia ini. Nanti insya-Allah besok aku akan tanya. Jadi besoknya Rasulullah tanya oleh Sayyidina Abu Bakar, apakah menyebabkan dia nangis. Jadi dia memahami sangat maksud ayat yang dia baca dalam solatnya itu. Jadi ayat itu saya tidak catat di sini pula, daripada surah At-Taubah kalau tak salah saya. Kalau tak salah saya, surah At-Taubah ayat 111. Ya. Mengapa Sayyidina Abu Bakar tak tahan sangat dan menangis ya? Sebab dia memahami bila dia berulang kali baca ayat tu begini. Ya. Maksud ayat itu lebih kurang, adakah Allah akan membeli akan diri orang-orang beriman itu dan segala ibadat dan amal-amal mereka dengan membalaskan dengan syurga. Itu. Jadi dia memikirkan masa dia duk baca ayat tu, Allah nak beli tak diri dia ni? Allah nak ambil tak dia ni nak letak syurga? Ya, sebab ibadat dia tu serba kurang. Dia merasai begitu. Dan walaupun dia banyak infak harta, tapi dia kata bersih dah harta aku ni. Allah nak terima dah, Allah nak beli dah harta aku ni. Adakah aku ada tempat? Masya Allah, tabarakallah. Kita ni, diri kita ni tak banyak mana bekalan, tak banyak elok mana bekalan, patutnya kita lebih menangis lagi. Maksudnya di sini, apa yang kita dapat tunjukkan ialah pemahaman luar biasa mereka kepada ayat-ayat mereka baca, sehingga mereka rasai, ya, ada yang mereka rasai dengan menangis, ya, ada mereka rasai dengan harapan yang tinggi. Harapan ni bila janji-janji Allah itu, ada yang mereka merasai takut, gerun. Itu sebab apa? Sebab memahami maksud itu. Jadi Imam Ghazali kata, adab batin ini kita mesti tanam pada hati kita. Bila kita baca itu, bacalah, ya. Kalau tak boleh sekali, ulangilah, sebab nak bagi faham maksud bacaan itu. Baik. Sa'id bin Jubair pada satu malam radhiyallahu anhum mengerjakan wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, artinya, dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang jahat. Itu ya. Jadi dia faham sungguh. Bila dia baca tu, dia dapat merenunginya dan memberi manfaat pada dia. Dia baca, dia bawa ayat-ayat yang dia faham, ya, walaupun pendek tetapi besar maknanya, besar sangat maknanya, ya. Macam kita banyak ayat-ayat yang pendek-pendek
yang boleh kita dapat memahami maknanya, ya, yang kita dapat menjiwainya. Kemudian ada gerun, ada takut, lagi bagus combination dia. Misalnya dalam yang sering juga kita sebutkan bacaan daripada surah Al-Mu'minun, ya, kita faham, ya, sesungguhnya telah berjayalah. Aflaha ni maknanya cemerlanglah, hebatlah, berjayalah. Sesungguhnya telah berjayalah orang-orang beriman. Itu, ya. Jadi kita pun tahu ni, Allah bagi tahu kepada orang beriman yang paling berjaya yang ini. Jadi kita nak tahu, ya, kita nak baca ni, kita nak tahu. Aku ada tak ni? Aku ada tak panggil ciri-ciri orang berjaya ni, orang yang paling berjaya ni. Sebab qad dia masuk dalam aflaha ni maknanya sesungguhnya berjayalah, cemerlanglah, hebatnya orang-orang beriman ni. Siapa dia? Allazina hum fi salatihim khashi'un, jawab dia. Yakni mereka-mereka yang dalam sembahyang mereka itu khusyuk. Kita kata hebatnya orang yang khusyuk dalam sembahyang ni, sampai Allah menyebutkan nak khusyuk di dalam. Jadi kita pun dapat mula kita menghayati ni. Adakah bacaan kita ni kita tumpu pada bacaan, kita teringat tak sembahyang, ataupun fikiran kita dah melayang pergi jauh, kita pada masa itu pun kita dah dapat peringatannya. Wallazina hum 'anil la'wi mu'ridun, disebutkan dalam ayat itu. Dan mereka-mereka yang menjaga akan perkataan mereka itu dan perbuatan mereka itu daripada yang sia-sia. Tu selama ni kita ni duk cakap benda koksi tak, cakap benda-benda sia-sia, mengarut-pengarut tak. Hak haram tak sebut langsung, ya. Ini hak halal pun tapi sia-sia pun kita tak mau cakap. Tu, ya. Kemudian kita tak buat kerja yang sia-sia, kita buat kerja yang berfaedah. Alhamdulillah kita ada, ya. Kalau imam duduk baca ayat tu, kita dapat ni dia, ya. Wallazina hum lizakati fa'ilun, dan mereka-mereka yang membersihkan jiwa mereka. Itu balik pada hak tadi ni, orang beriman yang paling berjaya, dia kena bersih jiwa dia, ya. Hati dia kena bersih, tak boleh dengki, tak boleh, orang kata tak boleh takabur, tak boleh riak, tak boleh, jangan lari daripada sifat-sifat mulia hati itu. Hati tak boleh berpenyakit. Itu kalau nak jadi orang cemerlang ni. Pasal Allah akan cerita lagi, bukan cemerlang ini saja dapat gelaran, tapi balasan tu. Lagi wallazina hum li furujihim hafizun. Ini bagus juga, ya, untuk orang laki-laki terutamanya. Sebab ayat beritahu kamu jaga zakar kamu, illa melainkan zakar kamu itu untuk isteri kamu yang sah saja. Itu dia maknanya. Kamu macam mana nak jadi orang beriman yang cemerlang tak? Nak jadi cemerlang ini, ya dahsyatnya. Wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Melainkan isteri-isteri ataupun isteri yang kamu sah miliki, itu saja yang kamu boleh berhubung. Begitu juga yang perempuan, ya. Jagalah farasnya, jagalah kemaluannya daripada suami. Itu semua nak cari orang cemerlang. Sebab beriman banyak, beriman tetapi boleh tak jaga ni. Wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan mereka menunai. Ini cukup. Ini kalau kita dapat menghayati, tak sampai kita ni. Tak sadut harap cemerlang lah kalau tak ada, ya. Amanah tak boleh jaga, janji tak tunai, ya. Wallazina hum ala salawatihim yuhafizun, dan mereka-mereka yang dalam solat mereka itu menjaga. Mereka-mereka yang jaga solat masuk waktu semayang, tak tinggal semayang, masuk waktu lepas semayang, dan semayang mereka itu kena dengan rukun syarat. Dia mesti kena mengaji fiqh, mengaji cara nak semayang, ya.
yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu dia punya syarat sah sembahyang, tahu dia punya rukun, tahu perkara-perkara yang membatalkan sembahyang dengan elok. Pasal apa? Allah sebut ni, orang cemerlang ni orang yang jaga solatnya, bukan jaga solat tak tinggal, tapi solat tu dengan Allah ni. Ulaika humul warisun allazina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Allah kata mereka-mereka ini, mana dia? Ni, hak 7 golongan tadi ni, akan mewarisi syurga Firdaus. Allah ulang 2 kali. Mereka-mereka ini akan mewarisi syurga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi kalau kita rasa tak ada, kita pun menangislah, ya Allah, berilah taufik kekuatan kepada aku ya Allah. Ya. Jadi dengan itu kita minta lagi kepada Allah, berilah kekuatan kepadaku ya Allah, berilah kekuatan aku dapat faham, aku dapat, begitulah ya. Jadi maksudnya kita contoh saja sebab kita boleh faham maksud-maksud ini. Tapi yang nak cerita ni, para sahabat ni, Nabi SAW sendiri pun mengulang-ulang perkara-perkara yang nak bagi faham kepada sahabat sungguh dan menjiwai, dapat mereka menjiwainya ya. Itu di antara yang dia panggil adab-adab batin yang Imam Ghazali sebut, renungilah makna-maknanya jika kita mampu. Barangkali yang sesuai buatmu adalah apa yang dikatakan oleh sebahagian orang arif ketika mengatakan, setiap Jumaat aku melakukan sekali khatam, setiap bulan aku melakukan sekali khatam, setiap tahun aku melakukan sekali khatam, sejak 30 tahun aku melakukan sekali khatam, namun aku belum juga menyelesaikannya sehingga sekarang ini, tapi darjat pemahamannya rendah. Jadi bukan takat duk kira banyak mana khatam lah, tapi kena tengok macam mana tingkatan pemahaman kita kepada ayat-ayat Allah tu. Tak kuih banyak, patutnya kita lebih ini. Jadi ya, saya masih ada banyak lagi kitab di rumah, bukan kitab. Sahabat saya ni menterjemahkan satu kitab tentang tema-tema bagi surah-surah Al-Quran. Maksud surah-surah Al-Quran, dia menekankan apa ya, dengan ayat-ayat ini dia menekankan apa. Ini maknanya kalau kita rajin mengapai, boleh. Dia bagi kepada saya untuk tujuan dana bagi Sabah. Dia kata, Ustaz, saya bagi semua ni kepada Ustaz, jadi Ustaz jual lah sekadar mana, jangan jual bawah pada RM30, sebab kos harga barang tu RM30. Dia kata, saya cetak RM30, jadi modal saya tak ambil, Ustaz jual lah kurang-kurang. Muhammad Al-Ghazali, bukan Imam Ghazali, tapi dia daripada Mesir ya, yang banyak mengarang kitab-kitab. Jadi dia asal kitab itu Arab kepada Inggeris. Kawan saya ni dia mahir dalam Inggeris, dia tak mahir dalam Arab, tapi dia terjemahkan daripada kitab bahasa Inggeris. Dia dapat kebenaran daripada Persatuan Penterjemah Amerika ya, Muslim Amerika, kerana dia telah menunjukkan, orang kata, kebolehan dia dalam komen tentang kitab yang dalam bahasa Inggeris yang banyak salah. Dia edit, dihantar balik kepada New York. Dia kata patutnya kitab ini bermula begini. Dia rajin membaca. English dia bagus, dia sekolah menengah Kolej Sultan Abdul Hamid dulu, Form 6 di situlah, masuk universiti sekalian saya lah. Dah meninggal dah. Dialah yang membuat masjid di pondok saya tu dengan biaya dia seorang-seorang lah ya. Terjemahan bagi sebuah kitab yang sangat hebat, masih ada dekat saya. Saya pun menjual, masuk dana kepada dakwah Sabah, sebab dia amanah begitu, RM50 ya. Siapa yang berminat nanti boleh bagi tahu, saya bawa insya-Allah. Jadi dengan memahami ayat-ayat itu, maknanya kita dapat merenungi maksud dan dapat rasa feeling kita, perasaan kita ya. Ada waktu yang kita sono, ada waktu yang kita sedih, dan kita muhasabah ya. Sesungguhnya hati pada saat-saat tertentu tidak mampu melakukan renungan yang lama,
maka hendaklah kamu menyediakan waktu secara khusus untuk renungan yang lama. Ini Imam Ghazali, ya. Bagi kita, bab-bab lain kita renung lama juga, tapi bab-bab ini kita kurang merenung, ya. Jadi bukan senang nak dapat, ya, tangkap perasaan itu kalau dia memerlukan tempoh masa yang agak lama untuk renung, ya. Waktu orang dini hari, kan. Sebab dalam hadis yang masyhur, sab'atun yuzilhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh, ya. Rasulullah SAW bersabda, ya, hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menyebutkan bahawa ada 7 gulungan. Yang 7 gulungan ini akan dilindungi oleh naungan Allah di hari akhirat, yang tidak ada naungan siapa-siapa melainkan pada waktu itu naungan Allah, ya. Siapa yang dibayangi ataupun dilindungi dengan naungan ini, ya. Rasulullah sebut 7 gulungan. Salah satu gulungan ialah, saya tak ingat matan dia panjang, cuma saya nak bagi tahu satu daripada orang yang dilindungi oleh Allah dalam naungan ketika ingati Allah. Ingat Allah sama ada ingat firman Allah ataupun ingat kebesaran Allah sehingga mengalir air mata di pipinya. Tapi syarat dia bersunyi-sunyian seorang diri. Kalau depan orang ramai banyak orang boleh riau, ya. Tapi seorang-seorang tengah-tengah ni dia menitis air mata, ya. Kerana apa? Terkesan merenungkan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah, ataupun merenungkan dengan dia mengaji tentang sifat-sifat Allah, kebesaran Allah. Dia renung-renung, dia tengok diri dia yang kerdil, dia takut, dia meniti air mata ni. Dia dah confirm duduk di bawah lindungan VVIP, BBBBIV di hari akhirat. Tak ada siapa kacau, tiada huru-hara dia. Jadi itu. Jadi kita pun kalau boleh, ya, dalam keadaan jangan bagi kurang sikit, kan, datang keadaan begitu dengan sayurnya, dengan sedihnya semua, kan, ya. Baca pula Allahu Akbar ayat, ya. Baca Al-Quran tapi pahami maksudnya, ya. Tiba-tiba menitis air mata. Inilah, ya, yang maksud daripada itu, ya. Mereka yang, ya, mengingati Allah ketika bersunyi-sunyian dan sehingga mengalirkan air mata di pipinya. Itu salah satu gulungan yang akan berada di dalam lindungan. Lain pada itu, pertama, imamun adilun, yakni orang yang pemimpin yang adil, pemimpin keluarga, pemimpin masyarakat, pemimpin masjid, apapun yang adil. Adil ni maknanya dia meletakkan hukum keutamaan dia, kena pada tempat dia, ya. Dia adil betul, ya. Dia tak salah guna kuasa. Mereka-mereka yang cintakan masjid. Ingat ada majlis ilmu di sini, nak mai tak sabar-sabar nak mai, ataupun kerana lagi semayang zuhur dah balik dah, nak mai pula asar. Ini di antara orang yang dijanjikan lindungan, ya. Kemudian warajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa, mereka-mereka yang ada 2 orang yang mereka bertemu dan berpisah kerana Allah. Pasal apa nak pergi jumpa dia? Kerana Allah, bukan kerana nak dapat kepentingan. Oi, payah nak cari ini. Ini pun tempat yang baik di sisi Allah, ya. Jadi lagi iaitu mereka yang diujikan dengan ajakkan buat jahat oleh perempuan yang cantik, yang berpangkat lagi, yang diuji lelaki ni. Maka lelaki ni kata, akhafullah, aku takut ke Allah, minta maaf, aku tak mau. Payah cari macam tu. Ni duduk dalam lindungan, ya Allah, Masya Allah. Ini Nabi SAW sebut satu persatu. Kemudian apa lagi? Iaitu mereka yang mensedekah, bukan zakat, ya, bukan yang wajib, ya, mensedekahkan secara tak ada, maka mereka duduk di dalam arsy itu. Jadi itu satu persatulah hadis yang saya baca tadi. Baik. Sempat ambil yang ketiga, ya. Ketiga, adab batiniah yang patut ada pada perasaan dan hati kita dalam kita menumpukan pada bacaan Al-Quran. Hendaklah
kamu dalam renunganmu dapat memetik manfaat ma'rifat dari dahan-dahannya dan kamu mengambilnya dari tempatnya. Ini pun bukan senang nak faham ni, ya, bahasa yang tinggi, ya, daripada Imam Ghazali. Maknanya dalam kita duk renung-renung ni, ya, kita dapat manfaat, ya, daripada makrifah. Makrifah ni kita kata pengenalan. Makrifah ni maknanya daripada pengenalan. Jadi kita ambil lah dari semua ni yang aku sedang renung ni ialah ayat-ayat Allah. Ini kalam-kalam Allah yang terbit daripada sifat kalam Allah yang maha hebat, yang maha besar, yang maha mulia. Janganlah kamu mencari penawar racun sekiranya kamu mencari mutiara-mutiara darinya. Jadi ini pun kiasan juga ayat ni. Maknanya janganlah kita duduk sibuk-sibuk lebih sangat duduk nak cari kaedah-kaedah bacaan yang orang kata makhrajnya begini-begini, duduk sibuk gitu sehingga mutiara-mutiara Al-Quran ni, apa, dari segi pengajaran Al-Quran ni kita ketepikan langsung. Itu jangan kita duk ambil berat benda tu sangat sehingga kita tak ambil pengajaran daripada maksud isi kandung Al-Quran ini, ya. Dan janganlah kamu mencari mutiara-mutiara sekiranya kamu mencari kasturi dan gaharu darinya. Ini saya tak erti nak urai lah. Maknanya dah kita dapat dah cari mutiara-mutiara dan gaharu darinya. Maknanya setiap daripada pokok yang kita nak ambil itu dia mestilah bersumber-sumberkan daripada keterangan ayat itu. Setiap mutiara ada tambangnya. Tambang di sini maknanya ada perbelanjaannya, ada modalnya. Maknanya modal kita apa untuk dapatkan mutiara-mutiara yang mahal-mahal daripada isi Al-Quran, mestilah masa kita, ya, bersungguh-sungguh kita, usaha kita pelajari maksud bahasa Arab, nahwu ke, sorof ke, ataupun usul tafsir ke. Itu kita terpaksa ada modal untuk keluarkan mutiara. Ya, macam mana kita nak pergi ambil benda harga, kita tak mau menyediakan kapal. Kita pasal mutiara ni dia duduk di tengah laut, nak kena turun selam, duduk pula di lautan yang dalam. Jadi mestilah kita berusaha mengaji dan sebagainya. Ini hanya dimaksudkan untuk memudahmu memahami 10 segi yang kami ringkaskan dalam bahagian-bahagian Al-Quran, yakni berupa 10 tambang kekayaan, yakni 10 modal bagi kekayaan. Apa dia? Ayat Al-Quran ini yang Imam Ghazali nak bagi contoh dia. Ayat Al-Quran yang berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, sifat dan perbuatannya. Al-Quran banyak, ya, menceritakan tentang kebesaran Allah, tentang sifat-sifat, ya, banyak sifat-sifat Allah disebutkan di situ. Innallaha ala kulli syai'in qadir wa huwas samiul basir. Itu semua sifat-sifat Allah dihuraikan di situ. Kemudian dicerita pula tentang perbuatan Allah. Akulah menjadikan kamu semua, akulah menjadikan allazi, itu banyak lagi. Allah lah yang menciptakan. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma stawa 'ala banyak dalam Al-Quran. Allah kata akulah yang menjadikan langit 7 lapis, bumi 7 lapis dan apa yang ada di antaranya dalam masa 6 tempoh. Ini dalam tu menceritakan tentang perbuatan Allah. Maka ambillah darinya pengetahuan tentang kemuliaan dan keagungannya. Itu pertama. Jadi bila kita tengok di situ, kita dapat renung. Tapi kita kena mengajilah ilmu tauhid, ya. Kita kena mengajilah asas ilmu tauhid yang kita dapat mengenal Allah, yakni kita mengaji apa dia dalam ilmu tauhid, mengenal hukum sifat dan mengenal hukum ketuhanan. Baru kita dapat menjiwainya. Ilaha illallah. Tidak, tak ada rasa apa. Sebut la ilaha illallah, la ilaha, kadang-kadang
Orang panggil mautid pun kadang-kadang la ilaha illallah, la ilaha illallah, kadang dia lintas dalam kepala kita, tak pergi tunggu jamuan apa pula ni. Tapi orang yang faham betul-betul dengan kalimah la ilaha illallah, masya-Allah tabarakallah, takut dan besar sangat kemuliaan. Ya, semalam saya mengajak di Masjid Al-Hasanah, ya, Cikgu Husin, Allahyarham, dah meninggal dah. Jadi dia lah bawa saya pergi mengajar di taman apa situ, Taman Sahab, ya cikgu, Taman Sahab, ya. Saya gunakan kitab yang nipis saja, Fatih Faridah. Fatih Faridah ni maknanya isi kandung yang elok-elok daripada kitab Faridatul Faraid fi Ilmi Aqaid. Jadi supaya banyak kali khatam kitab Faridah, kita nak mengaji Fatih Faridah tu, kita syarah dia tu ada di dalam kitab nom dah, ya. Jadi kita boleh huraikan insya-Allah. Jadi ada huraian semalam tentang asa bagi Allah. Kata asa wahdaniyat tu maknanya Allah Taala itu asa, satu, tunggal, tidak boleh dua, tak boleh berbilang-bilang, mustahil berbilang-bilang, wajib asa, wajib satu, ya. Satu pada zatnya, satu pada sifat-sifatnya, satu pada perbuatannya. Bila sebut satu pada perbuatan, maknanya dia memberi makna nafi kam muttasil pada perbuatan. Kita menolak bahawa Allah berperlukan kepada perbuatan orang lain untuk menjadikan sesuatu. Tidak, tak ada. Hanya perbuatan Allah memberi bekas. Hanya perbuatan Allah saja. Allah tak berhajat kepada Allah sebab dia maha sempurna. Sampai macam tu kita punya. Kemudian yang makna kata asa Allah pada perbuatan ialah kita kena menafikan bahawa ada perbuatan yang lain di luar sana, di atas alam ni, langit bumi, yang boleh buat macam Allah buat. Allah nak cipta manusia ni, dia saja boleh buat, lain pada dia tak boleh buat. Sebab tu orang lain tak boleh jadi Tuhan, sebab tak sempurna. Dia seorang, dia saja yang layak jadi Tuhan. La ilaha illallah itu, sebab dia saja maha sempurna. Sampai macam tu kita dapat menghayati, masya-Allah tabarakallah, ya. Jadi inilah Imam Ghazali kata, ya, pertama tu bila ada ayat yang menyentuh tentang kemuliaan keagungan Allah, kemudian kita pun orang kata dapat memberikan kemuliaan dan keagungannya. Ayat yang berhubung dengan petunjuk menuju jalan yang lurus, maka ambillah daripadanya pengetahuan tentang rahmat, kasih sayang dan pengajaran. Ambil pengajaran dan amalkan. Ini, ya, setengah ulama kata ada 6,666 ayat. Walaupun ada yang kata 6,000 tak sampai 666 ayat. Ada. Tapi yang berkata 6,666 ayat, 1,000 ayat ialah berhubung dengan segala yang disuruh oleh Allah. Hak ni kena buat, hak ni kena buat. 1,000 lagi yang ditegah oleh Allah, 1,000 ayat juga. Yang ketiga, Allah Ta'ala bagi janji-janji baik kepada orang yang beramal. Itu 1,000 ayat. 1,000 ayat lagi iaitu janji-janji seksa kepada orang yang tak buat apa yang disuruh ataupun buat benda yang dilarang. Dah berapa dah? 4,000. Ayat yang seterusnya, yang 5, iaitu 1,000 ayat berhubung dengan pengajaran-pengajaran. Bila kita tengok pengajaran, maka kata ulama, bila jumpa ayat-ayat yang menyebutkan ini janji baik Allah, hala dapat kat kita ni, Allah dapat kat kita ni. Begitu. Kalau tengok ayat menggerunkan kita dengan janji siksa, ya Allah lindung kami, ya Allah itu. Kalau ayat yang suruh buat, Allah perintah buat, buatlah dan berazam nak buat sampai mati. Dia minta kita mengaji, baiklah aku mengaji sampai mati. Aku niat aku nak mengaji, aku niat nak mengajak sampai mati. Sebab apa? Suruhan Allah tu kita ambil. Begitu juga larangan Allah. Bila main larangan Allah, jangan buat. Minta, ya Allah, aku tidak akan buat, ya Allah, dan aku janji kepadamu aku tak akan buat, ya Allah, jaga aku supaya aku tak buat sampai mati aku. Itu ya. Kemudian 1,000 ayat lagi tentang kisah-kisah tentang umat terdahulu. Jadi apa dia? Ambil juga tauladan daripada
apa yang Allah cerita, bagaimana reaksi kita bila kita berjumpa. Ini semua penting ya dalam kita menguruskan Al-Quran atau membaca Al-Quran. Apa yang berhubung dengan penghancuran musuh-musuh, maka ambillah darinya pengetahuan tentang kemuliaan, kekayaan, penaklukan dan pemasaan. Jadi maknanya Allah cerita juga strategi-strategi ya, kita nak berdepan dengan musuh. Bukan saja dalam peperangan ya, dalam dakwah kita akan berdepan dengan musuh ya, dalam masyarakat kita akan berjumpa dengan orang-orang jahat. Macam mana kita harus teliti dan bagaimana kita nak mendepani mereka. Kita ambil pengajaran sebab Allah apa cerita di dalam Al-Quran itu segar bugar untuk kita ikuti. Dia boleh sesuai pada bila-bila masa saja kita mengamalkannya. Ayat yang berhubung dengan keadaan para nabi macam kita cerita tadi, maka ambillah daripadanya pengetahuan tentang kelembutan, kenikmatan dia ya. Kita tahu bahawa rasul-rasul ini jalan, jadi muliakan mereka dan muliakan jalan-jalan mereka. Demikianlah pula dalam setiap bahagian yang sesuai dengannya, maka janganlah kamu memandangnya dengan satu mata. Jangan, kata Imam Ghazali, jangan duk balik dengan satu mata, tengok dua-dua mata, jangan duk khalin begitu saja. Penjelasan tentang hal ini panjang lebar, kalau nak cerita bab ni panjang lebar lah. Setakat tu sajalah yang saya dapat huraikan untuk hari ini. Masih lagi kita ada berhubung dengan adab-adab membaca Al-Quran, masih lagi ada sekali bacaan lagi baru nak habis ya. Segala yang baik itu daripada Allah, dan jika mana-mana ada kelemahan itu kelemahan diri saya, insya-Allah hari Jumaat depan kita sambung kuliah online. Jadi siapa ada masa tak terlibat mana-mana kuliah hari Jumaat 9 pagi misalnya ya, membeli kitab ini ya. Jadi terima kasih mereka yang terus menyumbang untuk dakwah Sabah. Saya seperti mana Cikgu Sang beritahu, dah lebih 3 bulan lebih dah saya tak ke sana. Tapi semua perjalanan madrasah-madrasah kita di sana dan dakwah di sana dikendalikan oleh guru-guru saya yang bekas, mereka semua adalah bekas-bekas pelajar saya sendiri. Ya, kebetulan Sari Dua ni, Kedah ni dipenuhi oleh orang-orang daripada seluruh bukan negara, seluruh Malaysia. Di pondok saya daripada Labuan ambil satu rumah, daripada Kelantan satu rumah, daripada Labuan, Kelantan, daripada Sabah, Keningau satu rumah. Ini semua kenalan-kenalan dalam dakwah saya di sana. Depa mai sini ada muktamar apa, depa kena cari hotel sendiri, yang mampu duduk hotel lah. Ini gulungan-gulungan yang hotel penuh, betul lah macam kata hotel penuh. Ya Ustaz, melimpah. Saya nak main tak saat ni tiba-tiba tengah jam lebih nak lepas jalan layang. Terpaksa telefon, cikgu minta sambung sikit lagi 10 minit, saya sangkut ni. Tu. Jadi sekarang dah musim cuti pula kan? Musim cuti. Sabah saya nak pergi insya-Allah 14 hari bulan. 14 hari bulan ni saya sudah set, saya pergi. Saya 19 hari bulan saya bawa 2 orang jawatan kuasa. Saya satu Haji Ismail, yang kedua saya jemput Ustaz Syazwan yang pernah duduk di Pulau Bangi lama 5 tahun dulu, sebab saya akan khusus sebanyak 4 hari di Pulau Bangi kerana surau kita sedang pembinaan madrasah ya. Jadi duit nak buat kenduri pun macam saya cerita dah 4-5 ribu untuk beli lembu apa semua. Ni tunggu kita buat rombongan pi saja. Jadi saya perlukan untuk pergi pendalaman di Pulau Bangi dalam 3-4 malam itu, dan kami akan tidur di pendalaman, berkempen untuk mencari calon-calon pelajar mengaji di Karakit, di jeti dekat dengan bandar pulau itu ya. Sebab kalau tak maklumkan dia orang ni tak keluar. Dia tak ada kenderaan masuk pendalaman jauh. Ada tempat yang kami tak boleh pergi dengan kereta, kami kena naik bot ya, pusing pulau yang terbesar di Malaysia lah ya, Pulau Banggi. Ada 20,000 orang, satu sekolah agama pun tak ada. Inilah sekolah agama yang mula-mula kita nak buat ini ya. Guru-guru pun saya dah sedia dah.
Jadi saya ucap terima kasih banyaklah atas sumbangan yang berterusan. Mudah-mudahan ya puan-puan akan merasai nikmat dia punya orang Sabah datang hari ini hari dua ni menangis saja depa. Pagi-pagi yang azan tadi orang dusun. Masya Allah, suara sedap. Orang dusun di mana tinggal? Di Kiulu, tempat ustaz. Kristian semua di situ. Macam mana budak ini sampai tahap ini? Saya kata sudah 5 tahun itu aku didik sini. Mau pulang saja itu untuk jadi tenaga pengajar. Masya Allah, dia kata. Ini puji pula kami tadi. Inilah photostat daripada perjuangan Rasulullah. Ini Darul Hidayah. Saya kata jangan puji lebih sangat. Jangan puji lebih sangat. Pagi tadi ya. Jadi saya pun terharu sebab ini tidak akan berjaya kalau tidak daripada sokongan tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Dengan keislamannya. Ada yang seorang ikut saya pergi ke dakwah sana dari Kelantan. Dia pun hadir. Dia kata apa? Saya nak bagi tahu kepada anak-anak murid ni. Patuh eloklah dengan tok guru kamu ini. Sebab apa? Aku pernah pergi ke Sabah yang daripada tidak ada orang Islam bukan takat supaya boleh buat Jumaat di kampung itu kerana tok guru engkau ni. Saya tak boleh buat semua ni kalau tidak ada sokongan daripada tuan-tuan dan perempuan dalam dakwah Sabah. Saya tak mengaku itu saya punya ini. Semua Allah. Tapi siapa yang tolong? Ini. Yang ada inilah. Ya, yang ada inilah. Itulah yang saya kata besarlah sangat. Ya, pengorbanan selama ni yang kita telah buat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma